Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Arifah. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk isu globalisasi, persepsi umum terhadap penjualan produk berjenama tiruan di Kota Kinabalu, Sabah. Penjualan adalah syarat mutlak daripada keberlangsungan satu usaha. Kerana dengan penjualan, maka akan memperolehi keuntungan daripadanya. Semakin tinggi penjualan, maka keberuntungan diperolehi juga akan semakin tinggi. 9 daripada 10 rezeki umat Islam adalah datang daripada perniagaan. Oleh itu, umat manusia perlulah memperbanyakkan perniagaan bagi memperoleh rezeki yang lebih banyak. Penjualan barangan yang original adalah amat penting kerana akan menghasilkan satu kualiti yang lebih tinggi. Akan tetapi, persaingan daripada penjualan barangan asli akan menjadi tidak sehat bila mana adanya peniaga maupun penjual menjual barangan tiruan. Seperti yang sedia maklum, barangan tiruan adalah satu isu yang tidak lagi baru dalam masyarakat di Malaysia. Penjualan barangan tiruan ini semakin menjadi kebiasaan dalam masyarakat Malaysia secara umumnya. Hal ini kerana mengikut perbandingan harga, barangan tiruan adalah jauh lebih rendah berbanding daripada barangan yang original. Hal ini akan mendatangkan keuntungan kepada peniaga yang menjual barangan tiruan daripada peniaga yang menjual barangan asli. Penjualan barangan tiruan adalah merupakan salah satu tindakan yang menyalahi undang-undang kerana peniaga akan meletakkan cap dagangan pengeluar asal pada barangan yang bukan asli. Tindakan ini sering kali dibawa dan dikemukakan di mahkamah mengikut Akta Hak Cipta 1987, Akta Cap Dagangan 1976 dan Akta Perihal Dagangan. Akan tetapi, meskipun terdapat pelbagai penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan kegiatan ini dapat dihapuskan, masih banyak kes yang melibatkan penjualan barangan tiruan ini berlaku yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat itu sendiri. Melalui kajian ini, pengkaji akan mengenal pasti faktor, kesan dan juga cadangan yang dapat diambil bagi mengelakkan penjualan barangan tiruan di Malaysia ini semakin berleluasa. Permasalahan kajian. Penjualan barangan tiruan bukan lagi menjadi satu isu yang kecil maupun isu yang baru, akan tetapi penjualan barangan tiruan ini sudah menjadi racun dalam negara Malaysia secara khususnya. Bukan mudah untuk membendung permasalahan ini kerana berbagai isu yang menyebabkan berlakunya penjualan barangan tiruan ini dalam sektor perniagaan di Malaysia. Seperti yang sudah maklum, kebanyakan daripada masyarakat Malaysia sendiri lebih menggemari barangan yang murah tanpa mengenal pasti ketulinan barangan tersebut. Keadaan ini sekaligus menambahkan lagi kegairahan penjual barangan tiruan untuk melakukan jualan dengan lebih banyak lagi kerana mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat Malaysia. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengemukakan sebanyak 3 persoalan kajian. Yang pertama ialah, apakah faktor-faktor yang mendorong kepada pembuatan jenama tiruan? Yang kedua, sejauh manakah impak pertumbuhan dan percambahan jenama tiruan terhadap pengguna, pengusaha dan juga negara? Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, bagaimanakah cara untuk mengurangkan impak penjualan jenama produk tiruan terhadap ekonomi di negara? Dalam kajian ini juga terdapat 3 objektif utama bagi melaksanakan kajian ini dengan baik. Yang pertama ialah faktor yang menyumbang kepada peningkatan dan pembuatan jenama tiruan. Dan yang kedua, impak pertumbuhan dan percambahan jenama tiruan terhadap pengguna, pengusaha dan juga negara. Dan yang terakhir ialah cadangan dalam mengurangkan impak penjualan jenama produk tiruan terhadap ekonomi di Malaysia. Skop kajian. Dalam kajian ini telah memfokuskan sejauh mana barangan tiruan dapat memberikan kesan kepada pembangunan negara. Seperti yang sedia maklum, penjualan barangan tiruan ini adalah punca yang diakibatkan oleh globalisasi itu sendiri. Dalam kajian ini, pengkaji telah memberi fokus utama kepada masyarakat di Kota Kinabalu untuk melaksanakan kajian ini. Hal ini kerana pengkaji telah melihat bagaimana penjualan barangan tiruan di Kota Kinabalu ini telah menjejaskan masyarakat dari segi kualiti, kesejahteraan dan juga keselamatan barangan tersebut apabila digunakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Salman bin Rabil, nomor plat matriks BA 2016-0892. Hari ini saya akan membincangkan yaitu 2.0 sorotan literature. Terdapat beberapa sorotan literature yang saya dapat daripada jurnal dan buku, yaitu yang pertama Sonmes 2013 yang mengatakan bahwa meletakkan nama produk sebenar ke produk tiruan adalah kesalahan dalam undang-undang. Hal ini kerana peniruan produk tidak boleh menyamai nama-nama produk seperti Adidas, Nike, Puma agar jualan mereka dapat meningkat. Hal ini akan menyebabkan mereka
boleh dikenakan tindakan seperti saman. Yang kedua pula ialah Nuno dan Quelch 1998. Ia mengatakan bahawa pada masa ini peniruan produk semakin berkembang kerana semakin tinggi tingkat teknologi yang ada pada dunia ini. Berkembangnya teknologi di dunia ini ianya menyebabkan peniruan produk ini senang dilakukan, senang dibuat di mana-mana tempat. Seperti kita dapat buat di rumah sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan peniruan produk seperti barangan elektronik yang sangat menyerupai barangan asal kerana adanya teknologi. Sebagai contoh, telefon bimbit berjenama seperti Samsung, Huawei dan sebagainya sangat terdedah dengan barangan-barangan tiruan ini. Yang ketiga pula ialah Argawal 2016. Ia mengatakan bahawa aktiviti peniruan produk ini telah memberikan impak yang sangat besar kepada ekonomi, pengeluar produk ataupun negara serta global. Hal ini kerana barang tiruan tidak mempunyai cukai seperti yang ditetapkan di barangan asli. Sekiranya tiada cukai dalam barangan-barangan tiruan ini, maka kerajaan akan mengalami kerugian yang sangat besar kerana tidak ada pencukaian dalam barang-barang yang dikeluarkan. Ia juga akan dijual dengan harga yang murah dan tiada subsidi serta kualiti yang rendah. Dan ia juga akan menyebabkan terganggunya peraliran ekonomi sesebuah negara dan itu akan merugikan. Dan yang terakhir pula ialah Wilcox et al. 2009. Ia mengatakan bahawa produk berjenama mewah yang tiruan telah dijual dengan harga yang murah, menyebabkan pembeli lebih memilih produk tiruan. Pembeli memilih produk tiruan kerana tidak mampu untuk memiliki produk asal dengan harga yang sangat-sangat mahal. Produk tiruan juga mempunyai rupa yang sangat mirip dengan produk asli dan dijual dengan harga mampu milik. Malangnya, banyak juga pembeli yang tertipu barangan tiruan dan menyebabkan kerugian yang besar kepada pembeli dan serta pengeluar produk. Sekian, terima kasih. Penerangan untuk bahagian metodologi akan diterangkan oleh saya. Metodologi ialah bermaksud sistem yang merangkumi kaedah dan juga prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan, disiplin dan sebagainya. Selain itu, metodologi juga merupakan satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu mengikut disiplin yang teratur. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kajian yang baik. Oleh itu, untuk bahagian metodologi ini akan diterangkan berkaitan dengan kaedah kajian, instrumen kajian dan juga persampalan kajian. Bagi kaedah kajian yang digunakan dalam kajian kali ini adalah kaedah kajian pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan kuantitatif dapat memberi faedah kepada kajian di mana ia dapat menghasilkan satu penemuan yang valid. Ini kerana pendekatan ini dapat memberi faedah dalam membuktikan kesahihan yang kukuh dengan menggunakan hasil daripada analisis. Oleh itu, kaedah ini dapat mengurangkan masa dan juga kos kajian. Kajian ini dapat dijalankan dengan mudah dan tepat walaupun mempunyai bilangan sampel yang besar. Bagi instrumen kajian yang digunakan untuk kajian ini terdiri daripada 3 instrumen utama, iaitu borang soal sedik, package Statistics and Social ataupun SPSS dan juga Microsoft Excel, serta kajian perpustakaan. Borang soal sedik yang disediakan adalah terbagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A untuk demografi responden, bahagian B, C dan D adalah untuk objektif kajian. Sebanyak 30 borang soal sedik telah dijawab oleh responden di mana terdiri daripada 22 orang perempuan dan juga 8 orang responden lelaki. SPSS dan juga Microsoft digunakan untuk membuat analisis bagi mendapatkan dapatan kajian yang baik. Untuk kajian perpustakaan digunakan adalah untuk memastikan teori dan kajian lepas adalah tepat bagi kajian ini. Bagi persampalan kajian pula, persampalan kajian dibuat secara umum daripada populasi yang diutamakan, iaitu warga Universiti Malaysia Sabah ataupun warga yang berdekatan dengan universiti, iaitu warga Kota Kinabalu. Responden kajian ini terdiri daripada 30 orang, iaitu 8 orang lelaki dan 22 orang perempuan. Dengan ini, data dan dapatan kajian akan tepat dan kajian ini akan dilakukan dengan lebih baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syibriani binti Firdaus Al-Azizah, memegang nombor metrik BA 2011-0077. Saya akan membentangkan dapatan dan perbincangan, iaitu yang pertama ialah pada bahagian demografi responden. Bagi jantina,
Terdapat 30 orang responden yang terlibat dalam kajian ini, di mana jantina perempuan mempunyai nilai peratusan yang tertinggi sebanyak 73,3%, yaitu seramai 22 orang, manakala lelaki 26,7% bersamaan dengan 8 orang. Bagi kategori umur, responden yang menjawab jabatan kajian ini kebanyakannya terdiri daripada golongan yang berumur 21 hingga 25 tahun bersamaan dengan 83,3%, yaitu seramai 25 orang. Seterusnya ialah bagi kategori bangsa, Bumi Putra Sabah dan Sarawak, majoriti yang menjawab responden ini, di mana ianya mempunyai nilai peratusan sebanyak 60,0%, yaitu sebanyak 18 orang, manakala Melayu 40,0% bersamaan dengan 12 orang. Bagi pekerjaan, kebanyakan responden adalah terdiri daripada pelajar sebanyak 76,7%, yaitu 23 orang, di mana nilai peratusan yang paling rendah pula ialah terletak pada golongan yang bekerja sebagai swasta dan tidak bekerja sebanyak 60,7%, yaitu 2 orang. Seterusnya kita beralih kepada faktor yang menyumbang kepada peningkatan dan pembuatan jenama tiruan. Yang pertama ialah permintaan yang semakin meningkat terhadap produk jenama tiruan. Berdasarkan daripada graf bar tersebut, nilai peratusan yang tertinggi terletak pada skala sangat setuju, yaitu sebanyak 36,7%, yaitu seramai 11 orang. Manakala peratusan yang terendah adalah pada skala neutral, yaitu sebanyak 30,0% bersamaan dengan 9 orang. Berdasarkan daripada kajian ini, responden beranggapan bahawa produk jenama tiruan adalah jauh lebih murah berbanding produk asli kerana material yang digunakan tidaklah berkualiti seperti jenama barangan yang original. Sebagai contoh, beg tangan Louis Vuitton ataupun LV yang asli terdiri daripada bahan bernama Taiga yang berkelas premium yang menjadikan kulit beg tangan LV tersebut kalis air dan kalis api. Ianya menunjukkan barangan LV yang asli ini mempunyai harga yang lebih tinggi, misalnya dengan harga beribu-ribu berbanding dengan jenama LV, tetapi jenama tersebut dijual dengan harga yang lebih murah, bermaksud barangan tersebut tidaklah original. Seterusnya, faktor yang kedua ialah kecanggihan teknologi yang memudahkan sebarang kerja penghasilan produk tiruan seakan sama dengan yang asli. Berdasarkan daripada graf bar tersebut, peratusan yang tertinggi terletak pada skala sangat setuju, yaitu sebanyak 43,3% bersama dengan 13 orang, manakala peratusan yang terendah adalah terletak pada skala tidak setuju, yaitu sebanyak 33,3% bersamaan dengan 1 orang. Berdasarkan daripada faktor tersebut, teknologi yang semakin canggih dalam industri pembuatan mengakibatkan penghasilan barangan berjenama yang tiruan adalah luas dan tidak terkawal. Ianya menyebabkan barangan berjenama tiruan berada pada seluruh dunia dan dijual di pasaran, tidak kira pasaran, misalnya pasar malam, kedai-kedai runcit, dan sebagainya. Manakala barangan original kebanyakannya dijual pada butik-butik ataupun melalui laman sosial yang sah. Faktor yang ketiga ialah tahap kesedaran pengguna yang rendah menyebabkan mereka tidak dapat membezakan produk yang asli dan produk tiruan. Pernyataan tersebut disokong dengan peratusan tertinggi, di mana 43,3% bersama dengan 13 orang sangat bersetuju dengan pernyataan itu, manakala peratusan yang terendah terletak pada skala tidak setuju sebanyak 3,3% seramai 1 orang. Industri yang mengeluarkan produk tiruan mudah mengamburi mata pembeli lalu mempengaruhi mereka untuk membeli barangan tiruan dengan harga yang lebih murah, tetapi mengatakan bahawa produk mereka itu asli. Maksudnya di sini, industri yang mengeluarkan barangan tiruan ini, mereka mengatakan bahawa barangan yang mereka jual itu adalah produk asli, padahal bukan, walaupun ianya dijual dengan harga yang lebih murah supaya jualan mereka adalah laku. Pengguna juga tidak dapat membedakan yang mana yang asli dengan yang tiruan disebabkan industri yang mengeluarkan produk tiruan ini, mereka copy and paste serupa dengan produk yang asli. Faktor yang keempat pula ialah kewujudan pasaran atas talian dan e-commerce yang menyukarkan pihak berkuasa untuk menghalang penjualan produk tiruan secara efektif. Pernyataan disebut dengan bilangan peratusan tertinggi, di mana 46,7% responden bersetuju dengan pernyataan itu, manakala nilai peratusan terendah pula terletak pada skala tidak setuju bersama dengan 3,3%, yaitu 1 orang.
Berdasarkan daripada pernyataan tersebut, sekatan oleh pihak berkuasa kepada pihak yang mengeluarkan barangan tiruan ini adalah sukar kerana mereka sukar untuk dijejaki dan memerlukan bilangan pihak berkuasa yang ramai. Tempoh proses sekatan juga adalah panjang dan perlu menghadapi situasi yang rumit dan pemeriksaan yang rapi. Faktor yang kelima ialah keuntungan menjual jenama tiruan yang lebih tinggi berbanding penalti yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Pernyataan tersebut disokong dengan nilai peratusan yang tertinggi di mana 12 orang responden iaitu sebanyak 40.0% bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala nilai peratusan yang terendah pula terletak pada skala tidak setuju iaitu sebanyak 2 orang dengan peratusan 6.7%. Keuntungan yang dinikmati oleh penjual adalah jauh lebih tinggi berbanding hukuman yang dikenakan oleh pihak berkuasa di mana nilai untung yang dinikmati oleh penjual adalah lebih besar. Misalnya, mereka dikenakan hukuman sebanyak RM3,000 tetapi keuntungan yang mereka jual daripada barangan hasil produk tiruan mereka adalah lebih tinggi daripada nilai saman ataupun penalti yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Arifah. Saya, Muhammad Syafiee, akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan dapatan ketiga iaitu impak pertumbuhan dan percambahan produk tiruan terhadap pengguna, pengusaha dan juga negara. Soalan pertama bagi dapatan kedua ini ialah kepercayaan pengguna terhadap jenama asli yang semakin rendah kerana kemunculan banyak pembekal jenama tiruan. Berdasarkan graf yang telah dipaparkan, seramai 12 responden bersamaan 40% bersetuju dengan pernyataan tersebut, sekaligus menjadikannya peratusan yang tertinggi, manakala hanya seorang responden sahaja yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Data yang dipaparkan ini dapat menunjukkan kepada kita bagaimana pengguna khasnya pada masa kini semakin bimbang akan ketulenan satu-satu jenama. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah individu maupun syarikat yang menjual produk tiruan dengan menggunakan jenama terkemuka dunia. Seterusnya, soalan kedua bagi dapatan impak penjualan produk berjenama tiruan merujuk kepada risiko kesihatan dan keselamatan pengguna apabila menggunakan jenama tiruan yang mempunyai kualiti rendah, mengandungi bahan berbahaya dan juga tidak mempunyai sijil yang diperlakukan. Skala Likert sangat setuju memegang peratusan yang tertinggi, di mana seramai 12 orang responden bersamaan 40% sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala, skala Likert tidak setuju menampakkan peratusan yang terendah, iaitu 5.7% bersamaan 2 orang responden. Melalui data ini, dapat diketahui bahawa hampir separuh daripada responden sudah mengetahui impak daripada penggunaan produk tiruan. Sebagai contoh, kuantiti kandungan merkuri yang tinggi dalam produk kecantikan berjenama Tati telah menyebabkan KKM untuk menarik semula sijil pengoperasian mereka. Hal ini adalah kerana bahan tersebut amat berbahaya kepada kulit dan boleh mendatangkan kanser. Soalan yang seterusnya merujuk kepada impak dari segi penjanaan ekonomi negara yang terjejas, di mana hasil cukai semakin berkurang, khasnya terhadap jenama mewah antarabangsa. Berdasarkan paparan graf, nilai peratusan tertinggi adalah sebanyak 43.3%, di mana seramai 13 orang responden bersetuju dengan pernyataan terbabit. Manakala, nilai peratusan yang terendah adalah sebanyak 5.7% yang menampakkan hanya 2 orang responden sahaja yang tak bersetuju dengan pernyataan ini. Impak ini jelas dapat dilihat kerana Malaysia sebagai negara yang giat menjalankan aktiviti ekspor dan import amat bergantung dengan hasil cukai khasnya daripada produk luar negara. Jika kemasukan produk tiruan berjenama mewah semakin tidak terkawal, kerajaan akan mula kehilangan salah satu punca pendapatan. Keadaan ini seterusnya akan melemahkan aliran keluar masuk wang negara dan jika berterusan, tidak mustahil untuk negara mengalami defisit aliran wang. Soalan yang keempat dalam dapatan ini merujuk kepada impak kepada syarikat yang sah kerana mengalami persaingan yang tidak adil di mana pembekal jenama tiruan menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih murah. Data yang telah dikutip menunjukkan bahawa seramai 14 orang responden bersamaan 46.7% sangat bersetuju dengan pernyataan ini yang menjadikannya peratusan tertinggi. Manakala, hanya seorang responden sahaja yang tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut, sekaligus menjadikannya peratusan yang terendah bagi soalan ini. Situasi seperti ini sememangnya sudah tidak asing lagi bagi pengusaha produk berjenama mewah. Mereka perlu mengeluarkan banyak kos seperti kos bahan mentah, kos buruh, kos sewa permis, kos overhead dan sebagainya yang membawa kepada situasi di mana sebut harga sesuatu produk adalah tinggi. Menyedari senario tersebut, individu yang tidak bertanggungjawab mula menciplak produk berkenaan tetapi menawarkannya dengan harga yang jauh lebih murah. Manipulasi psikologi ini amat efektif kerana pengguna lebih tertarik untuk membeli barangan mewah dengan harga yang jauh lebih murah.
Soalan terakhir dalam dapatan ini tertumpu kepada menjejaskan imej negara kerana kebanjiran barang tiruan. Nilai peratusan tertinggi adalah skala setuju, di mana sebanyak 36.6% bersamaan 11 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala peratusan terendah, iaitu sebanyak 3.3% adalah skala sangat tidak setuju dan tidak setuju, masing-masing dengan seorang responden sahaja. Isu kebanjiran produk tiruan di sesebuah negara akan menimbulkan persepsi yang negatif daripada masyarakat luar. Mereka akan memandang remeh negara berkenaan kerana bukan sahaja tidak mampu menghasilkan jenama sendiri dan meniru jenama antarabangsa, tetapi juga sistem undang-undang yang lemah menyebabkan penjualan barang tiruan adalah tidak terkawal. Seterusnya, kita beralih dengan dapatan kita yang terakhir, iaitu cadangan dalam mengurangkan impak produk tiruan terhadap ekonomi. Cadangan yang pertama ialah memperketatkan undang-undang, di mana pemantauan pihak berkuasa ditingkatkan bagi mengawal penjualan produk tiruan. Berdasarkan graf yang dipaparkan, nilai peratusan tertinggi adalah sebanyak 60% bersamaan dengan 18 orang responden yang sangat bersetuju dengan cadangan tersebut. Manakala nilai peratusan terendah, iaitu sebanyak 16.7% bersamaan dengan 5 orang responden adalah neutral dengan cadangan ini. Faktor utama kebanjiran produk tiruan adalah disebabkan undang-undang sesebuah negara yang lemah. Oleh itu, kerajaan Malaysia perlulah memperketat dan mempergiat undang-undang yang sedia ada agar isu penjualan produk berjenama tiruan ini tidak menjadi semakin kronik di negara. Sebagai contoh, pemantauan secara berkala perlulah segera dilaksanakan walaupun tidak menerima sebarang laporan dari mana-mana individu. Cadangan yang kedua pula ialah mengadakan kempen kesedaran berkenaan implikasi membeli produk berjenama tiruan. Seramai 15 orang responden bersamaan 50% sangat bersetuju dengan cadangan berkenaan yang menjadikannya peratusan tertinggi, manakala hanya seorang responden sahaja bersamaan 3.3% tidak bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan tersebut. Kempen kesedaran merupakan inisiatif yang paling berkesan dalam mengatasi mana-mana masalah kerana penglibatan komuniti adalah tinggi. Namun demikian, hasil daripada kempen kesedaran ini adalah bersifat jangka pendek sahaja. Oleh hal yang demikian, pihak berwajib, tidak kiralah pihak kerajaan, pihak swasta maupun pihak NGO, perlulah sentiasa memperbanyakkan lagi kempen kesedaran terhadap impak pembelian barangan tiruan. Jika kempen seperti ini kerap dijalankan, dalam jangka masa yang panjang, tidak mustahil mentaliti rakyat Malaysia dapat diubah kepada kurang menggunakan produk barangan tiruan. Cadangan yang ketiga merujuk kepada melaporkan sebarang aktiviti penjualan produk tiruan kepada pihak berwajib. Skala Likert sangat setuju memperlihatkan nilai peratusan yang tertinggi dengan 53.3% bersamaan dengan 16 orang responden, manakala skala Likert tidak setuju dan neutral masing-masing menampakkan peratusan yang terendah dengan 3.3% bersamaan dengan seorang responden sahaja. Dalam mengatasi masalah penjualan produk berjenama tiruan, penglibatan awam adalah amat diperlukan. Hal ini kerana banyak jenayah, termasuklah menjual produk tiruan, sukar untuk dibanteras kerana masyarakat mengambil pendekatan untuk berdiam diri sahaja. Oleh hal yang demikian, sebarang aktiviti penjualan produk berjenama mewah yang mencurigakan hendaklah segera dilaporkan kepada pihak berkuasa. Sebagai contoh, jika satu-satu produk mewah dijual dengan harga yang sangat rendah, kemungkinan adalah tinggi bahawa produk tersebut adalah produk tiruan dan bukannya produk yang asli. Cadangan keempat yang dikemukakan adalah menyokong penjualan produk yang asli dengan cara pembelian di laman web yang sah. Nilai peratusan tertinggi adalah sebanyak 66.7% bersamaan dengan 20 orang responden yang sangat bersetuju dengan cadangan ini, manakala nilai peratusan terendah adalah sebanyak 13.3% bersamaan dengan 4 orang responden yang neutral terhadap cadangan berkenaan. Sebagai seorang pengguna yang bertanggungjawab, etika semasa pembelian haruslah sentiasa dijaga. Walaupun produk berjenama asli adalah lebih mahal jika dibandingkan dengan produk berjenama tiruan, tetapi sebarang risiko kesihatan maupun keselamatan yang tidak diingini dapat dielakkan. Terutama sekali, produk dalaman yang memerlukan pengguna untuk meminum maupun memakan serta produk kecantikan kulit. Oleh hal yang demikian, pengguna perlu sentiasa peka dan bijak akan platform yang sah untuk digunakan dalam membeli satu-satu produk. Cadangan yang terakhir adalah tidak membeli barangan yang diimport daripada negara yang mengeluarkan banyak produk tiruan. Seramai 15 orang responden bersamaan 50% sangat bersetuju dengan cadangan ini yang menjadikannya peratusan tertinggi, manakala hanya 2 orang responden sahaja bersamaan dengan 6.7% yang tidak bersetuju dengan cadangan ini. Pengguna perlu mengelakkan diri daripada membeli barangan dari negara yang banyak mengeluarkan produk tiruan. Hal ini kerana
Potensi untuk kita sebagai pengguna membeli barangan tiruan adalah tinggi, khasnya daripada negara-negara tersebut. Sebagai contoh, banyak produk tiruan yang dikeluarkan oleh negara China seperti produk daripada syarikat Apple, Louis Vuitton, Puma dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, pengguna perlu mengelakkan mana-mana produk yang mempunyai logo diperbuat daripada China kerana ketulenannya adalah diragui. Kesimpulannya, melalui kajian ini dapat disimpulkan bahawa terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penjualan barangan tiruan di Malaysia, terutama sekali kepada pelajar dan juga warga universiti. Dengan kewujudan barangan tiruan ini jelas mendatangkan kesan yang positif dan negatif kepada pengguna itu sendiri maupun negara. Konklusinya, dengan penguatkuasaan undang-undang dari pelbagai peringkat, iaitu peringkat dalam negara dan secara antarabangsa amatlah penting. Malah, pihak kerajaan juga perlu memainkan peranan yang penting dalam memperketatkan akta serta undang-undang bagi mengurangkan penjualan barangan tiruan di dalam negara. Oleh itu, setiap peringkat perlu memainkan peranannya masing-masing. Dengan ini, penjualan barangan tiruan akan berkurang dan kesan negatif yang diterima oleh negara serta individu juga dapat dikurangkan bagi mewujudkan negara yang bersih dari penjualan barangan tiruan.